بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali nawadul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islam dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, kami juga redha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Kiamat Hampir Tiba, 40 hadis Kiamat Hampir Tiba, karangan ataupun susunan Syekh Ahmad bin Zamzam. Kita masuk kepada tajuk iaitu tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat, antara yang paling masyhur ada 10 yang paling masyhur. Dan dari kalangan 10
10 tanda-tanda besar kiamat ini, satu pun belum berlaku lagi. Mukadimah tu saya selalu sebutlah supaya kita faham zaman yang kita sedang berada pada malam ini di mana kedudukannya. Rasul Habibah kesemua 313 orang Rasul telah pun dihantar dan telah pun menghabiskan misi dan tugas masing-masing. Tambah lagi Rasul yang terakhir pun sudah 1400 tahun sudah wafat. Pun dah terakhir. Nampak kita punya kedudukan malam ini itu mana kita tahu. Kenapa kita tahu? Sebab bila Nabi yang terakhir telah pun dihantar, bermaksud kehancuran alam ini sudah semakin dekat. Iqtarabat as-sa'ah wa insyaqqal qamar. Kata Allah dalam Al-Quran, telah hampir kiamat itu. Wa insyaqqal qamar, antara tanda-tanda hampirnya kiamat ialah bulan pernah terbelah dua. Kalaulah perjalanan masa dunia ini diibaratkan seperti panjangnya meja ni, bermula daripada kiri saya, maka kita sudah berada di penjuru ujung meja di sebelah kanan kita. Itu penjuru kan. Rasul pun habis dah Tuhan hantar, selesai dah, rahat terakhir pun dah 1400 tahun dah berlalu, bukan 30 tahun, bukan 236 tahun, 1400 tahun lah. Maka dengan sebab itu kita yang berada di penghujung ni sangat-sangat berhak untuk mengetahui tanda-tanda kecil maupun yang besar, terutamanya yang disebutkan oleh kekasih kita semua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda besar kiamat yang mana susunannya menjadi perselisihan di kalangan para ulama, adapun yang terakhir selalu kita bincang yang terakhir, yang nanti kita akan tengok juga dalam kitab ni jadi. Yang terakhir ialah api yang keluar daripada Yaman. Yang itu last sekali. Yang ulama khilafkan, perselisihkan yang pertama, sama ada terbitnya matahari di sebelah barat ataupun kumpulan satu lagi kata keduanya seorang lelaki yang gelarannya Ad-Dajjal. Kemudian ada itu tengah-tengah. Kalau tanya di antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj siapa dulu, yang itu boleh jawab. Itu ada hadis yang sahih, iaitu Dajjal binatang berkaki empat yang akan keluar daripada bukit Safa atau Hutan Sa'i itu, Safa Marwah kan. Binatang satu keluar di situ. Kemudian Asad, binatang berkaki empat, Asad, Dajjal, yang ini semua akan keluar sebelum Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa pun sebelum itu lagi. Nampak yang itu dari beberapa tanda-tanda besar ni kita boleh tak tengok tu boleh lah susun sikit. Lepas tu yang itu susunannya tidak disepakati oleh para ulama. Jadi Dajjal ni banyak bulan dah kita baca, dan kita sudah sampai pada soal 72. Ada tak siapa tanda? 72. Tak ada. Semua tak ada hukum, Masya Allah. Semua adik-adik Imam Syafi'i. Ini orang yang buat hukum hebat. Betul tak? Sebab tu ada tanda. Ada tanda 72.
Surat 72. Kita dah tengok sifat-sifat Dajjal. Yang mana sifat Dajjal yang paling besar sekali ialah dia orang. Ini saya ulang kaji sebab malam ni malam ni dia tak cerita lah malam ni ciri-ciri tu, tapi masih lagi tentang Dajjal. Dia manusia laki-laki, matanya buta di sebelah kanan, hanya melihat dengan yang di sebelah kiri sahaja. Kemudian Dajjal keluar pada ketika bumi ini tidak ada setitis pun air dan tidak ada sebiji pun nasi ataupun sekeping roti pun tak ada. Hari ini orang boleh berokok semata-mata untuk mendapatkan keseronokan. Kemudian kena banyak pula. Kena banyak pun tak apa. 1,500 tengok pertunjukan kan. Konsert 1 jam setengah. Kursi paling depan kali 1,500, 2,000 ringgit. Hari ini punya manusia sanggup tak? Apatah lagi bila Dajjal ni dia keluar pada satu zaman yang orang makanan pun tak ada. Dan ketika itu Dajjal keluar membawa kemewahan. Di mana saja dia pergi, dia boleh arahkan hasil bumi di kawasan itu untuk keluar, dan hasil bumi akan terbit keluar daripada kawasan itu. Banyak ini hasil bumi dan banyak lagi. Dalam dunia moden kita terbina bangunan apa semua ada ni, hasil bumi masih banyak. Kadang-kadang tengok dalam raya bawah tu masih ada timah yang begitu banyak, orang tak tahu. Ni sekarang ni pun apabila Dajjal keluar, kata Rasulullah, dia sampai satu tempat, dia akan arahkan bumi itu keluarkan hasil kamu, maka keluarlah. Sebab tak jenis hasilnya yang mewah. Bila keluar dengan emas, kawasan keluar perak, kawasan keluar minit timah, kawasan keluar. Nanti kita waktu itu manusia akan ikut dan tunduk dengan perkataan Dajjal. Mereka akan mengikutinya seperti mana lebah yang berjalan serentak dengan kawanan-kawanan. Kan lebah dari di mana pergi? Di dalam serentak. Di dalam satu grup macam tu lah. Manusia yang ramai ni akan ikut Dajjal. Walhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah selamat daripada fitnah. Nabi ada beberapa cara ringkas malam ni. 4 benda yang sultan semua dah dengar. Habis ni dah masuk tajuk Dajjal juga akan nombor 10. Nombor 9 malam ni cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Berapa yang kita tahu, kita semak. Malam ni kita tahu 4, balik bagi tahu kat ahli keluarga. Ke-4 benda. Ke-4. Nabi meninggalkan, kata musannif hafizahullah, Rasulullah telah meninggalkan kepada kita beberapa cara. 1, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong. Tentu kena ajak anak. Kena ajak anak, terutamanya yang sudah mumayyiz. Dah 10 tahun umur, dah 9 tahun, 9, 10, 11, 12, yang tu dah boleh mula ajak dah ni. Antara benda yang kena tahu, anak-anak kena tahu. Sebut Dajjal ialah sekian. Dia ni tanda besar. Dia orang laki-laki. Penipu besar. Kena sebut kat anak, biar anak dengar, tahu, anak reti. Oh, Dajjal macam ni. Bukannya bila marah kat anak, DJ hang,
Oh, dia kata kalau marah kat siapa kena sebut DJ. Dia pun kat jalan kelai sikit, buka cermin kereta, DJ. Perkataan Dajjal yang telah disalah ertikan, seburuk-buruk manusia. Adapun hukum Dajjal hak lain, wallahu a'lam. Contohnya hukum dia hak lain lah, hak macam kita manusia biasa ni, dia tak semayang langsung ke apa ke, dia ni macam itulah, macam-macam lah hukum-hukum dia hak lain. Yang tu semua maklumat-maklumat tu bila kita jumpa dengan Nabi, kita boleh sembang tanya. Tuan-tuan, nantilah Nabi ke Rasul lain ke, tuan. Dalam barzakh tak boleh lagi, padang mahsyar pun semua duk sengap lagi. Kat titi sirat lagi tak ada siapa nak sembang, masuk syurga barulah. Nama dia alam untuk bersenang lenang buat selama-lamanya. Tang tu baru rehat. Nak tanya apa? Tanya waktu tu. Antaranya soalan ni. Hak ni pun kita akan ingat untuk kita tanya nanti. Seandainya insya-Allah kita semua adalah ahli syurga. Ingat, muka-muka kawan kita pun kita ingat, soalan-soalan ni pun kita akan ingat untuk kita tanya nanti. Nak pergi tengok Dajjal dalam neraka pun boleh. Kalau duduk neraka tak payah tengok dah lah, memang jiran lah. Wal'ayazubillah lah kan. Tapi kalau duduk syurga boleh pergi tengok. Tuan-tuan, Nabi suruh kita reti, kita tahu, bagi tahu pada semua orang yang di bawah tanggungan kita tentang Dajjal ini. Bukan tiap-tiap hari. Maksudnya sekali kita pernah bagi tahu, ataupun anak-anak kita memang dah tahu, cukup lah. Kan? Bukannya setiap bulan kena tajuk Dajjal. Duk je meja makan, hari ni ayah nak peringat tentang Dajjal. Ayah tiap bulan Dajjal. Tak ada tajuk lain. Maksud saya bukan macam tu. Sebab ada orang dia tengok saya kuliah ceramah tang mana pun tajuk Dajjal. Dia komen, "Ustaz, tajuk kerja lain Ustaz." Dajjal. Saya kata, saya pergi mana pun orang minta tajuk tu. Dajjal, Imam Mahdi, alam barzakh, syurga. Dah orang minta, bukannya saya. Orang minta tajuk tu. Bukan setiap bulan kita nak cakap. Yang tu kena faham. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi sarankan kepada kita untuk kita tahu tentang Dajjal ini adalah pendusta dan pembohong kita dan kesemua ahli keluarga yang di bawah tanggungan kita? Jawapannya ialah kerana setiap Rasul mengingatkan kepada umatnya tentang Dajjal ni. Seawal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh awal tak awal? Adam, Idris, Nuh. Seawal Nabi Nuh dah beringat dah tentang Dajjal. Padahal Dajjal sampai hari ni dah berapa puluh ribu tahun tak keluar-keluar lagi pun. Maksudnya penting dan ia sangat bahaya. Fitnahnya sangat seni. Sangat seni fitnahnya. Siapa amal surah Kahfi, dia boleh bau dan melihat bibit-bibit betapa seninya fitnah Dajjal yang bakal keluar ini, yang sudah pun ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Boleh tengok, boleh nampak, insya-Allah. Kemudian faham bahawa Dajjal ni pendusta dan pembohong, serta mempunyai beberapa kelemahan yang ketara. Kena ingat, walaupun dia adalah ahli sihir yang boleh buat keluar emas macam tu je, dia tunjuk ke tanah, naik ketulan emas naik tu, dia tak ambil. Hak Taman Semilang ambil tang ni. Taman Kelisah dia buat tunjuk, dia tunjuk belah ni pula naik. Pakat rumun dia. Confirm lah boleh rumun. Ratus-ratus ribu orang sanggup rumun punya. Kan? Daripada Kedah PKL pun 30,000 boleh penuh stadium. Boleh penuh 30,000. Sekupang pun orang tak bayang di bawah. Mana ada tajaan apa? Hak 35 juta tu ni baru ni dapat, 2016 ni baru dapat. Tuan-tuan tak faham apa kan? Ni hak pi retu ni, hak final mana ada orang bagi apa? Tapi dia boleh pi dak 30,000 habis. Antara benda hak saya renung ni, saya duk renung kira seorang 150 habis.
Paling bodoh, tiket pi balik dengan masuk 150, paling sikit. Tak termasuk dengan minyak tol, makan macam-macam lah. Kita kata 150 kali 30,000 berapa? 1.5 kali 3 tak 450,000 kan? Hak tu kena bayar. Hak ni Dajjal bagi. Lagi ramai tak? Lagi ramai. Tuan-tuan, kemudian dalam keadaan hebat dia macam-macam. Dia tunjuk ke langit turun hujan, dia tunjuk ke bumi keluar pokok, dia tunjuk ke orang mati hidup. Nabi kata ingat, dia ada kelemahan yang sangat ketara. Dia antaranya ialah buta mata sebelah kanannya. Kalau hebat sangat, mata hang pun tak boleh nak sembuhkan. Kalau hang Tuhan. Yang ni kalau siapa terserempak dengannya satu hari nanti. Tapi jangan pi cari. Nabi bagi kaedah jangan pi cari. Dan kalau dia himpunkan orang di satu-satu tempat, kita dengar kata semua orang duduk di kafe dah. Lepas bawa beg, semua bubuh emas dalam beg dah, tanpa duduk sini lagi. Ya, kami duduk sini sebab Nabi tak bagi pi. Nabi kata hebat macam mana pun dia boleh keluarkan turun hujan sebagainya. Tengok mata dia, buta sebelah kanan. Nampak buta tu. Cacat matanya di sebelah kanan tu, kamu nampak cacat. Kalaulah terserempak, ni cadangan saya kan. Kalau terserempaklah kod-kod kita waktu tu, terserempak dengan dia apa semua, dia duk mengaku dia Tuhan, kita kata sembuhkan mata kananmu. Dah boleh buat macam-macam. Kemudian di antara cacatnya yang paling besar ialah buta mata kanannya. Seandainya dia Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat celah yang jelas dapat dilihat di mukanya itu. Orang nampak tak benda ni? Orang tak nampak. Tak, cacat mata dia orang nampak lah. Cumanya orang tak macam hari inilah manusia. Kan? Manusia yang mengagungkan manusia lain. Disebabkan dia sekian, disebabkan pangkat dia, disebabkan duit ringgit dia, disebabkan kemasyhuran dia, maka manusia memuliakan dia. Padahal huduh piang. Dia pakailah aksesori berjuta-juta pun dengan pakaian hebat dia, huduh pun. Tapi ramai tak ikut dia? Ramai juga. Pasal apa? Pasal duit dia. Tu dia punya hak huduh dia tu. Orang jadi kelam, hak huduh tu jadi tak nampak. Tak ada tuan hari ni, lambat-lambat. Tapi sebab dia terlalu kaya, semua orang tunduk kat dia, pakai ikut dia. Walaupun sebenarnya orang lain malu dengan kecacatan dan kehodohan dia tu. Sama macam Dajjal, subhanallah. Sama macam Dajjal. Bila dia buat keluar kemewahan yang melampau-lampau, siapa ikut dia jadi mewah, jadi ada nama, jadi masyhur, semua orang sanggup ikut dia. Sanggup ikut dia. Dia ni Dajjal lah. Kemudian, seandainya dia Tuhan, sudah tentu dia dapat menghindarkan cacat celah yang dapat dilihat di mukanya itu. Dajjal takut kalau ada orang yang sempat memerhatikan kekurangannya. Oleh kerana itu, bila dia selesai menfitnah orang di satu tempat, ia akan segera beredar dari situ. Dia takut ada orang meneliti keaibannya ini. Tuan nampak tak? Dia mai satu tempat, dia selesai memfitnah tempat tu. Apa maksud dia selesai memfitnah tempat tu? Dia akan himpunkan orang. Lama dah tak makan, oleh buat tu lama dah. Aku buat mai makanan, aku buat mai apa semua dia buat mai. Bukan makanan dan minuman saja, aku bawa kepada kalian kemewahan. Semua orang Taman Semilang Dajjal kata boleh beli kereta Ferrari. Semua orang. Mai, tok keluarga mai bawa anak. Realiti tuan-tuan, ni dia bukan waktu tu dalam alam tidur, alam mimpi. Realiti macam ni. Hak pakai kepiah, hak baru balik kuliah maghrib, hak baru isap rokok, hak baru balik kerja, hak baru apa.
Mai bawa keluarga ni, pakat gendong keluarga 5-6 orang, kawan ni 3 orang, anak kau ni bawa main isteri. Jun, Dajjal nak bagi duit. Dajjal nak bagi duit bukan sikit-sikitnya. Dia kata semua orang boleh dapat juta. Mai dia panggil. Itu fitnah dia. Bila dia selesai edarkan kekayaan dan kemewahan, dia edarkan kemewahan Dajjal ni bukan ketika mana kita dalam keadaan yang memang ada duit dah apa semua ni. Nabi kata dia akan keluar ketika suasana manusia bukan kata duit, makanan setitik ayak pun tak ada. Orang lagi rumun tak tuan? Lagi rumun, terani pun kebulung dah pakai ni kita terani pun orang punya tunduk sujud kepada orang-orang kaya yang memang kita tahu dah bukan betul pun dia tu. Pakat ikut juga. Gaji ada dah, kerja tetap ada dah, rumah ada dah, kereta ada dah. Tapi ikut rapat. Pasal apa? Pasal kawan tu masyhur. Pasal kawan tu pangkat dia cukup tinggi. Pasal kawan tu sangat kaya. Suasana dia tuan-tuan. Setelah selesai dia memfitnah kawasan itu, dia akan segera meninggalkan. Kemuncak kepada fitnah dia apa tuan-tuan? Kemuncak kepada fitnah dia, dia akan tanya, nak ke? Duk ada ni, sagi aku punya pekerja buat keluar. Ketua keluarga apa mai, bini duduk sebelah, anak 4 orang di belakang. Nak? Anak, aki ajak bini hang semua mai depan, mengaku. Duduk depan aku, mengaku hang Tuhan kami. Semua anak beranak dia beratok, hang Tuhan kami. Aki ambil duit. Ambil, dah pergi balik. Dia akan segera tinggalkan tempat tu. Rosak tempat lain pula, fitnah tempat lain pula. Tuan-tuan, bila dia pi, orang taat ke dia lagi ke tak? Orang masih akan taat. Seperti mana tuan-tuan tengok hari ni, bila orang kaya dia tabung duit satu tempat, orang akan taat kat dia walaupun setelah 3 tahun, 4 tahun. Orang taat lagi kat dia. Bukan seminggu tu je, orang teringat. Orang Melayu ni kan pelekat cukup dah. Beras kampit kan pelekat 4 tahun. Macam tahu macam ni. Bukan contoh, yang tu contoh aja. Kalau dia bagi 1 juta, berapa lama kita ingat? Berapa lama Melayu akan ingat kalau bagi 1 juta seorang? Lebih lama kita akan ingat dia. Lebih lama kita akan taat pada dia. Dia tak takut dah. Dajjal bila dia tinggal, dia sebab fitnah, dia kufurkan orang setempat tu, dia tinggal dalam keadaan dia tak takut. Dia kata, depa tak pi mana, hang percayalah. Kalau satu artis boleh ada jutaan pengikut dia, Mark Zuckerberg, pengasas Facebook, berapa 40 lebih juta pengikut dia, berapa sen dia bayar kat semua 40 juta tu? Seduit pun dia tak bayar. 10 tahun yang ikut dia, sampai hari ni masih ikut dia lagi. Berapa dia bayar? Sesen pun dia tak bayar. Kalau Dajjal main tabung 100 juta, berapa lama kita akan ikut dia? Sampai mati. Sampai mati duk ikut dia, memang taat pada dia. Sebab tu dia tak takut untuk tinggalkan dia punya pengikut dia, dia pergi tempat lain pula. Habis fitnah tempat lain, dia pergi tempat lain. Habis fitnah tempat lain, dia pergi tempat lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nombor 2 kata Rasulullah. Ni Nabi yang pesan. Nabi SAW kata, ingat, yang ni pun kita pernah bahas. Tertulis di dahinya perkataan kaf, fa, ra, yang bererti ia adalah seorang yang kafir. Tuan-tuan, Nabi sebut kaf, fa, ra. Di mana tulisan ini, tuan-tuan dengar, akan dapat dibaca oleh setiap Muslim, iaitu mukmin sebenar. Sama ada dia pandai membaca atau tidak. Jadi, orang Islam tidak perlu terpedaya dengan godaannya, apatah lagi nak mengatakan dia sebagai Tuhan. Dulu saya pernah hurai, kita hurai ringkas, minit aja. Kafara tu bukan semua orang boleh baca. Sebab kafara di dahinya. Dari siapa tuan? Dari Dajjal.
Dajjal ustaz besar meja ni kah? Saya duk sebut banyak kali dah, Dajjal orang. Dia besar orang, besar mana? Lebih kurang aja kita kata. Dan tulisan itu bukan tulisan dengan nakwat. Bukan tulisan dengan nakwat, bukan dicop, Allah cop bam dengan pengecok besi lekat tak. Tulisan itu kalau orang biasa tengok, si fasik tengok, si munafik tengok, muka Dajjal hak orang tadi, didai dia tak ada apa. Maksudnya seandainya seorang fasik berdiri di sebelah seorang mukmin, yang mukmin tu akan nampak didai Dajjal tulis kafara, yang fasik sebelah tu tengok tak ada tulis apa, kosong. Menggunakan masing-masing menggunakan mata yang sama, bukan buta, dua-dua boleh melihat. Si fasik itu mata zahirnya masih sempurna, si mukmin itu mata zahirnya masih elok. Cumanya si fasik itu mata hatinya telah pun rosak, si mukmin itu mata hatinya sangat terang. Daripada sini akan keluar mata hati cerah, cahaya daripada mata hati itu menyuluh matanya untuk lihat tulisan tu. Bila mata hati gelap, dia tak ada cahaya nak suluh, dia kawan tu tak boleh tengok. Empunya mata hati yang gelap tidak dapat melihat tulisan kafara itu. Tengok, tu tak ada apa pun dia tahu. Hak mukmin tengok ada tulis kafir. Nabi kata, mana-mana orang mukmin dia reti baca Quran pun dia boleh tengok, dia tak reti baca Quran pun dia boleh tengok tulisan tu. Yang ni Nabi sebut. Ada tak orang tuan, orang mukmin pemilik iman yang sejati tapi tak pandai baca Quran? Ada. Tapi dia tak, bukan orang jahat, semayang, rajin puasa. Banyak lah contoh. Kan? Zaman hari ni kurang lah, kalau kurang apa banyak balik lah no. Hak tu sebab anak-anak muda hari ni yang tak mengaji Quran. Kan ada orang tua yang dulu tak sempat, tak dan belajar Quran sampai hari ni tak pandai membaca Quran, tapi dia orang baik. Sebab tu Nabi sebut tulisan itu dapat dibaca oleh satu orang yang pandai membaca ataupun yang tidak pandai membaca, iaitu tulisan Arab. Kemudian habis 2, 3, menghindarkan diri daripadanya sama ada pergi ke Mekah atau Madinah. 2 tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal, Mekah, tanah haram dan Madinah. Atau duduk di rumah, Nabi suruh duduk di rumah, dan jangan bergaul langsung dengan masyarakat yang telah tergoda oleh fitnah Dajjal, dan hendaklah ia menghalang golongan perempuan keluar dari rumah, kerana kebanyakan pengikut Dajjal ini dari golongan jahil dan juga orang perempuan, seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis. Ingat, yang ni kita pernah baca, iaitu kita baca hadis. Dan kebanyakan yang mengikut Dajjal, kata Nabi, ialah dari golongan Arab Badui. Yang dimasukkan Arab Badui di sini ialah orang yang jahil ilmu agama. Dan golongan perempuan, sehingga seorang lelaki memujuk ibunya, anak perempuannya, ibu saudaranya, ia terpaksa mengikat mereka dengan tali supaya mereka jangan keluar menemuinya. Dia mai satu tempat, jiran kita pergi dah satu keluarga. Jiran bawa balik, semua seorang sebek duduk di belakang ni, nampak mas terkeluar. Balik rumah, "Oi, hampa duduk rumah lagi? Kami ambil seorang sebek dah ni." Isteri kita nampak, beli gelang sebentuk pun dia duduk menyanyi dalam rumah dah. Jiran beli gelang sebentuk, kawan ni nampak selok kenuri macam tu, tak basuh tangan pun saja, selok semang-semang. Hak kawan dia duduk perhati kan, mata duduk jeling, hai besar. Balik duduk sebut kat suami dia, sepanjang setahun lagi tak beli, lagi duk sebut gelang ni. Seutah gelang. Kalau bawa balik sebek,
Maka tuan-tuan, yang paling cepat nak keluar daripada rumah, pi ke tempat Dajjal menghimpunkan orang di point dia tu, checkpoint dia, di assembly point tempat-tempat ni kan, tempat berhimpun dia tu. Maka antara golongan yang paling cepat nak pi, tak dan panggil lagi, ialah orang perempuan. Nabi kata, sehinggakan kalian memujuk ibu kalian, ibu saudara kalian, isteri kalian, kalian memujuk anak-anak perempuan kalian, lalu kalian mengikat mereka di dalam rumah kalian. Pasal apa ikat? Pasal ada hak pujuk ni tak makan, dia pi juga. Kita pun tengok terlepas ada ibu kita, ini duduk dalam rumah lagi, tak boleh lah, lepas ni tak boleh pujuk dah. Dia pun duduk tengok orang duduk keluar, duduk balik, duduk kayuh ni, siapa tak keluar ni, Dajjal nak pi dah. Hak duduk dalam rumah ni lagi ya, Dajjal nak pi dah cepat, siapa tak pi, tak dapat lagi pi kah. Lepas datang mana? Depan Tesco. Oh, pakak nak. Ni kita, kalau dalam rumah tu ada seorang lelaki beriman, dia duk pujuk ni, hak perempuan ni, dia pujuk mak dia, dia pujuk apa, pom keluar juga. Tak kira, bam keluar. Nabi kata, lalu kalian pun ikat hak lain, hak baki yang lain, supaya tak keluar api. Nabi sebut tuan, ikat. Kemudian, jadi duduk dalam rumah dan tidak bergaul dengan orang yang telah terpengaruh dengan fikiran Dajjal merupakan salah satu daripada jalan selamat. Dan tidak usah difikirkan daripada mana mendapatkan makanan dan minuman, kerana telah disebutkan sebelum ini bahawa tasbih dan takbir dikala itu berfungsi sebagai makanan dan minuman bagi orang-orang yang beriman. Zikir ni terutamanya selawat. Terutamanya selawat yang sangat diperlukan oleh umat akhir zaman. Lalu saya pesan, selawatlah tuan-tuan. Sampai satu tahap Allah akan tunjuk kepada kita zikir itu mengenyangkan di akhir zaman ni. Tuan-tuan duk zikir. La ni bukan Dajjal keluar ke? Okey, sikit. Sekejap dia berkata, bukan kerak duk tengok Ustaz Wadi pi Mat'am Arabi kah? Kata zikir mengenyangkan. Bukan tiap-tiap hari tak makan. Entah no. Ada saat dan ketikanya. No? Tuan-tuan banyakkan zikir tu, tuan-tuan Allah akan tunjuk dia jadi tak lapang sangat. Yang tu sebagai latihan untuk sampai ke zaman ni, hak zaman memang tak ada makanan lah, bukan main-main punya. Berapa hari? 40 hari. 40 hari sama macam la ni kah? Tak. Lebih kurang 400 hari. 40 hari Dajjal keluar tu lebih kurang 400 hari. Lama tak ada makanan. Nombor 4 yang Nabi ajak, membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Ada hadis bagi tahu 10 ayat pertama hadis sahih, dan ada hadis bagi tahu 10 ayat yang kedua juga hadis sahih. Nak baca mana ustaz? Baca dua-dua. Amalkan kedua-duanya. Amalkan kedua-duanya. Selain daripada kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang keduanya sebab ia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, buat dua-dua ni, Pasal apa buat? Buat dulu 40 hari, lepas tu mai habaq kat saya apa yang Allah rasakan kepada tuan-tuan. Ramai dah yang bagi tahu saya, yang beramal lah. Yang beramal. Kita alhamdulillah lah, no. Hak mana beramal tu kita dah rasa kan apa yang Allah bagi sebagai senjata akhir zaman ni bila kita amal apa yang Nabi sebut ni. Cuma jangan larilah niat tu tuan-tuan, no. Nah.
Kita buat andai selepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kita hidup lagi. Nak tinggal ke surah ni? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kita beramal sebab ikut sunnah Rasulullah. Tuan-tuan, selepas Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kita ada lagi orang Islam. Ada lagi orang Islam. Ni nak amal ke tak? Masih teruskan beramal. Sebab tu kita sebut niat awal tu, niat asal untuk kita beramal dengan surah Al-Kahfi ni. Cumanya bila beramal, waktu dia ni tuan, waktu akhir zaman ni bila beramal ni, dia nampak dia punya fungsi tu. Allahu Akbar. Tak boleh nak cerita lah. Pakat buat. Lepas tu main bagi tahu kat saya. Rugi besar lah. Saya sebut lah. Rugi besar orang yang tak beramal ni. Bukan dia sajalah, semua sunnah Nabi lain, termasuk hak ni salah satu. Kemudian muka surat 80. Dajjal cuba masuk Madinah, satu, dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentangnya. Bulan lepas kami pi umrah dengan tim zon kuliah. Bismillah. Sepanjang 15 hari, hak saya cerita hari itulah, kita pusing. Tak habis pun, sikit sangat. Tempat-tempat sirah itu pun keluar pagi, balik petang, keluar pagi, balik malam. Antara tempat yang kita pi ialah hak malam ni kita nak baca. Iaitu Dajjal akan naik bukit, tengok Masjid Nabawi. Kemudian dia turun daripada situ, dia berkemah dengan pasukannya di sebuah bukit yang lain ataupun di sebuah tempat yang lain. Di manakah kawasan-kawasan tersebut? Kita baca. Di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki bandar Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seperti apa yang telah kita sebutkan, ia ditegah dari memasuki kota Madinah ini. Para malaikat berada di sekeliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila dia cuba hendak memasukinya. Yang ni hadis. Kita dah sebut banyak kali, malaikat duduk keliling. Kalau yang ni Madinah, keliling Madinah ni malaikat duduk. Kemudian Dajjal akan pi sampai kepada kawasan yang paling hampir dengan para malaikat ni. Dia akan cuba. Dia akan pi sampailah betul-betul nampak malaikat yang memegang senjata. Wallahu a'lam, adakah malaikat ni waktu tu dengan rupa parah dia yang sebenar ataupun dengan rupa paras kesemuanya manusia tetapi memegang senjata. Yang tu tak ada perbahasan. Wallahu a'lam. Malaikat dia boleh dua kan? Boleh dua keadaan. Rupa dia yang sebenar ataupun manusia. Kalau yang hidup ketika Dajjal keluar dan dia ada di Mekah dan Madinah, boleh jadi dia boleh tengok hadis ni. Kalau dia hari ni orang yang belajar pasal hadis ni, kemudian Dajjal keluar dan dia duduk dalam Madinah, waktu tu dia akan tengok yang Nabi sebut, kata malaikat duduk keliling Madinah tu rupa parah yang asal ke rupa parah orang. Dia boleh tengok. Kemudian akhirnya Dajjal akan hanya mampu tinggal di luar bandar Madinah, di kawasan yang berbatu merah. Sebahagian kawasan di Mekah, Madinah dan di Badr, Taif apa semua ni, sebahagian kawasan masih seperti 1400 tahun yang lalu. Macam tu juga. Entah no? Maka bila kita pergi kawasan-kawasan yang masih kekal macam ni, kita boleh bayang apa saja yang kita duk baca dalam sirah, kita boleh bayang. Contohnya kawasan Nabi dibesarkan di dekat dengan Taif, di satu daerah yang bernama As-Sa'diyah. Tempat tu masih lagi macam 1400 tahun yang lalu, tidak ada apa-apa pembangunan. Macam tu lah. Kalau macam Taif, dia jadi bandar, pekan lah. Badr jadi pekan tu nama Badr, jadi pekan lah. Dia nak dengan bangunan apa macam-macam lah, entah Khandak dan sebagainya, dia dah jadi jalan raya dan sebagainya. Ada kawasan yang kekal macam dulu lagi. Jadi bukit-bukit di sana yang Nabi sebut berbatu merah,
Sepanjang kami masuk ke pedalaman di sana, di Mekah ke, di Madinah ke, perjalanan di pinggir kota Madinah ke, memang kita akan jumpa kawasan bukit-bukit yang bukan sahaja merah, bermacam-macam warna, 5-6 warna yang kami jumpa. Ada dirakamkan. Nanti depa on lah. Depa nanti boleh tengoklah YouTube, saya pun tak tahu bila. Kan macam-macam warna bukit tu sendiri. Nah, ada di antaranya yang berbatu merah sampai hari ini. Kata Rasulullah, bila Dajjal pi tak boleh masuk, dia pun berundung. Dia balik ke? Tidak. Dia tunggu. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran yang menyebabkan semua orang munafik laki-laki dan perempuan akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Yang ni saya dah cerita pada tuan-tuan. Hari ini, hari itu dinamakan Al-Khalas, artinya hari penapisan, kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian ini hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sahaja. Dalam kota Madinah waktu itu hanya orang beriman saja. Dalam kota Mekah hanya pemilik iman sejati saja. Munafik semua keluar, fasik semua keluar. Kalau kita orang fasik, iaitu melakukan dosa kecil berterusan, maka kita takkan selamat daripada Dajjal, takkan selamat. Contoh paling mudah, kalau keluar nak pergi main bola pakai seluar pendek. Laki-laki perempuan ustaz? Laki-laki sama. Laki-laki bila seluar pendek bawah pada lutut, atas pada lutut, maksudnya dia tak tutup, paha tu ternampak, terbuka. Nak keluar seluar pendek. Dan betapa ramai hari ini orang laki-laki pergi supermarket, pergi pasar malam seluar pendek. Perempuan isteri tak salah kata lah, dengan pakai t-shirt tu, t-shirt. Si lelaki pun dihukum fasik, bukan saya hukum, syarak hukum. Hak isteri pun syarak hukum fasik, kedua-duanya tak selamat. Nabi kata semua fasik laki-laki dan perempuan, kesemua munafik laki-laki dan perempuan akan dikeluarkan pada hari itu, ketika bumi Madinah bergegar, di mana Dajjal sedang tunggu di luar daripada Madinah. Dia akan naik bukit Uhud. Siapa pernah pergi umrah, kawasan syuhada Uhud tu adalah dalam video tu ada. Saya pun tak tahu, lambat lagi saya rasa lepas nak upload dalam YouTube kan. Kawasan syuhada Uhud yang tuan-tuan tengok hari ni berpagang kan, yang tu bukan perkuburan asal. Kotak tisu ni kawasan perkuburan Uhud yang hari ni yang tuan-tuan tengok yang dalam pagang tu. Sebelah sini ni, kalau di sini Bukit Pemanah duduk tang ni. Siapa pernah pergi dia boleh bayang ah. Bukit Pemanah tang ni kawasan perkuburan syuhada Uhud yang diketuai oleh Sayyidina Hamzah. Duduk tang ni. Yang ni sebenarnya bukan perkuburan asal. Perkuburan asal duduk sebelah sini, duduk tang ni. Hari ni dibangunkan macam masjid saya tengok. Dululah 1400 tahun yang lalu, setelah habis perang Uhud, Nabi kebumikan syuhada ni di sini. Kemudian berlaku banjir di Madinah, mayat ni terkeluar dan dia terapung. Saya tak tahu cara tanam dulu macam mana, tapi kalau cara tanam hari ni saya tahu. Satgi tak janjilah, nanti bila-bila cerita. Sebab kami masuk dalam perkuburan Ma'la di Mekah yang orang jarang pi, padahal perkuburan Ma'la ni jalan kaki je daripada Masjidil Haram. Di situ ada isteri Nabi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid dan ratusan ataupun ribuan lagi sahabat yang lain duduk dalam tu. Kami masuk situ perkuburan tu dan kami sempat melihat ada orang depa tanam. Ada orang yang baru ditanam dan lah tengok tuan. Hak tu cerita lain, cerita panjang. Ni cerita ni tak larat pegang tisu Jadi yang ni perkuburan syuhada Uhud. Hak tuan-tuan tengok hari ni, yang asal duduk tang ni sebenarnya. Bila berlaku banjir, mayat ni naik terapung seperti
baru dikebumikan lah, no? Banjir dululah 1400 tahun, 1000 tahun lebih yang lalu. Semua mayat-mayat ni diubah ke sini. Diubah ke sini. Kemudian di depan ni adalah Bukit Pemanah. Bukit Pemanah orang selalu rabat hak tinggi ni. Dia ada 2 ketui kan. Ada seketui tu rendah sangat. Rendah ya. Kita naik tu dalam 10 saat boleh. Rendah sangat. Ada yang lain semua orang naik hak tinggi. Bukit Pemanah yang asal adalah yang rendah itu. Hak disebut dalam kitab sirah Jabalur Rumah. Yang ni disebutkan oleh ulama-ulama tarikh di Madinah. Ulama-ulama tarikh ni sejarah Islam di Madinah. Bukit Asad adalah bukit yang kecil tu. Kemudian berlaku banjir, hakisan, orang duk rabat apa semua, dia rendah, dia turun, dia rendah di situ. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata bahwasanya berdiri membelakangkan Uhud dan juga bersetentang dengan Masjid An-Nabawi. Hadis tu saya lupa pula hadis tu. Jadi saya pun cari kedudukan tu. Berdasarkan hadis tu, membelakangkan Uhud dan berdepan dengan Masjid Nabawi, saya jumpa tempat dia. Iaitu kita berdiri atas bukit hak kecil tak saat ni, hak Bukit Pemanah yang asal, bukan hak tinggi tu. Hak tu bukan yang asal hak bawah tu, tapi dia terhakis. Kita berdiri yang tu, tuan-tuan belakangkan Uhud. Uhud duk tang mana? Yang ni perkuburan Uhud. Depan ni Bukit Pemanah yang rendah dah tu. Belakang ni Uhud. Uhud ni dia panjang daripada sini macam tu. Tuan-tuan perasan. Jadi kita berdiri tang ni, Uhud duduk di belakang. Uhud duduk di belakang dan menghadap ke depan sini Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi duduk tang tu. Tang ni, Masjid Nabawi duduk tang ni, tapi jauh lah. Dalam 5 km ataupun 4 km. Nampaklah. Kalau kita berdiri di atas Bukit Pemanah yang asal ini menghadap ke Masjid Nabawi, kita akan nampak tiang masjid yang 4 tu. Hadis tu ada dalam peristiwa perang Uhud, di mana ia menunjukkan lokasi berdirinya para sahabat dan Rasulullah di dalam peperangan Uhud. Iaitu, ni baru saya teringat hadis tu. Yang tu bukan hadis Dajjal. Dalam perang Uhud, Nabi kata kedudukan kami ialah di belakang kami Bukit Uhud dan di depan kami arah masjid. Bukit Manah tu lah. Dajjal dia akan naik Bukit Uhud ni. Bukit Uhud duduk tang ni. Dia tinggi panjang tu. Panjang. Nabi sebut dalam hadis sahih tu, fayas'adu Uhudan. Maka Dajjal akan memanjat Uhud. Bukit Uhud tinggi tuan. Dia akan panjat. Kemudian kata Rasulullah, dia akan melihat masjid. Memang Uhud kalau kita naik, dia menghadap masjid, nampak masjid. Kemudian dia akan sebut hadis yang tuan-tuan pernah saya sebutkan kepada tuan-tuan, iaitu dia tunjukkan Masjid An-Nabawi kepada pengikut-pengikut dia. Al-Qasrul Abyad Masjidu Ahmad, tidakkah kalian melihat istana putih itu? Kan, istana putih Masjid Ahmad. Daripada situ kemudian dia turun. Dia turun daripada Bukit Uhud, dia akan pergi ke suatu tempat, fayad'u ruwaqahu. Itu cara bacaan dia. Dia akan meletakkan tentera-tenteranya di situ. Maksudnya dia bergerak dengan tentera. Ustaz, kalau bergerak dengan tentera, kalau dia naik jet, boleh masuk tak Madinah kalau naik jet? Boleh masuk lah. Naik jet, masuk lah. Lapangan terbang pun ada, antarabangsa di Madinah ada, airport, parking lah. Kan, naik pada jauh parking.
Tetapi kita akan melihat kebenaran hadis Nabi. Nabi kata dia tak boleh masuk Madinah. Tang ni rumit ni. Rumitnya ialah Dajjal ni dia dengan kuda ke dengan kapal terbang sebenarnya. Sebab tu kita bila hurai Dajjal ni dia naik kapal terbang, kita tak boleh nak 100% dia memang akan naik jet. Jangan. Kita tak tahu. Wallahu alam, boleh jadi. Sebab apa kita jangan terlalu hazm, kita terlalu yakin, kita kata dia akan naik jet. Kalau dia naik jet, masuk teruslah Madinah. Itu antara persoalan dia. Jadi kita kata wallahu alam. Macam mana nak berlaku nanti kita akan tengok. Okey, kemudian dia pun turun daripada Uhud, dia pergi ke satu tempat yang disebutkan dalam hadis. Bukit itu disebutkan dalam hadis, dan kemudian dia akan mengarahkan kepada tenteranya, kita berkemah di sini. Bukit itu sebahagian ulama, tuan pendapat sebahagian ulama kata, antaranya Dr. Yusuf Qardawi, antaranya juga pakar-pakar tarikh di Madinah, dia berkata bukit itu adalah Bukit Al-Hashimiyah. Hari ini orang panggil Jabal Al-Hashimiyah, iaitu kalau tuan-tuan pergi hari ni, pergi tengok bukit tu, di atas bukit tu ada istana. Ada istana siap dah duduk atas tu. Wallahu alam. Kan? Tapi nampak dia punya kaitan tu adalah. Tuan-tuan. Kemudian daripada situ akan berlaku apa? Kita tengok. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah. Lebih dah saya ni, lebih dah 9 dah. Tak tengok jam. Silap tu, no? Okey, kita baca laju. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah bahawa ketika Dajjal mengepung bandar Madinah, tiba-tiba, yang ni tuan-tuan dah dengar cerita ni, bangkit seorang pemuda yang kuat imannya, lelaki yang kuat imannya, sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Hadis sahih ni. Tuan-tuan, laki-laki ni siapa? Siapa pun tak tahu. Pada hari kejadian, pemuda yang beriman ini akan melakukan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah tengok Rasulullah, ustaz, dia pernah hidup dengan Rasulullah. Dia orang zaman ni. Zaman kita lah, tak kira lah dia hidup 10 tahun lagi ke, dia sedang membesar ke, dia dah 20 tahun umur dia ke, dah 30 ke, wallahu alam. Tetapi antara tugas lelaki beriman ini ialah dia akan membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana Dajjal meletakkan tenteranya di kawasan ataupun di atas bukit ni, laki-laki ni dia akan keluar, dia beritahu kat kawan-kawan dia di Madinah, dia kata aku akan keluar demi Allah, aku akan menghadap Dajjal ni, demi Allah aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ni. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahukan kemunculannya oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dia nak pi bagi tahu, kata Dajjal ni hang ni pembohong apa semua dan sebagainya. Maka oleh sahabat-sahabatnya ia dinasihati supaya jangan pergi menemuinya. Mereka bukan bimbang bahawa dia akan dibunuh oleh Dajjal kerana ia memang sanggup mati syahid, tetapi mereka bimbang ia akan terperangkap dengan godaannya. Namun lelaki ni tetap mau keluar. Bila dia keluar, dia sampai kat kawasan Dajjal, tak tentera-tentera tadi dengan pengawal-pengawal. Dia pun sampai di tempat kawasan pengawal. Mereka bertanya kepadanya, hang nak pergi mana? Pengawal Dajjal tanya, hang nak pergi mana? Laki tu jawab, aku nak jumpa pembohong ni. Yang telah merosakkan keimanan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berani pemuda ni. Pengawal-pengawal Dajjal bertanya kepadanya, apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita? Hang seorang tak beriman dengan Tuhan kat kita ni. Hang seorang je yang tak beriman dengan Tuhan kita. Tentera-tentera ni jawab. Panggilan ketika tu, saya ulang sekali lagi, ke semua orang memanggil Dajjal ketika itu dengan panggilan Tuhan. Ingat kan? Dengan panggilan Tuhan. Wal'iyadzubillah. Jadi
Pemuda tadi jawab, Tuhan kami adalah Allah. Lalu para pengawal berkata, bunuh dia ni. Sebahagian tentera lain kata, bukankah Tuhan kita, iaitu Dajjal, melarang kita membunuh seseorang tanpa pengetahuannya? Jangan-jangan. Hak lain larang. Hak lain kata ni, Tuhan kita pesan dah. Tuhan lah, dia memang panggil Tuhan terus. Sama macam panggilan pada zaman Fir'aun laknatullah. Fir'aun ni semua panggil kat dia Tuhan, semua. Dan dia memang mengaku dia Tuhan. Anak perempuan dia pun panggil kat dia Tuhan juga. Ayah Tuhan. Fir'aun no? Kerajaan Fir'aun kuno ni. Sebab tu dia ada kaitan dengan Freemason, Illuminati hari ni. Dia ada kaitan. Ni nampak tak? Fir'aun dulu kan mengaku Tuhan. Freemason, Illuminati ni juga diasaskan oleh mereka yang ada fahaman ni lah. Kemudian akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Mereka membawa pergi ke Dajjal. Tuan-tuan semua tahu, bila buat mai depan Dajjal, pertama sekali Dajjal kata, tidakkah kamu mau mengaku bahawa aku ni Tuhan kamu? Dia kata tak. Perenggan bawah. Laki-laki mukmin ni kata, wahai sekalian manusia. Siapa? Manusia mana tuan-tuan? Tentera Dajjal banyak tu lah. Wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duk peringat. Kembalilah kalian kepada Allah. Dajjal pun marah. Kemudian Dajjal kata, kita bunuh dia. Lalu Dajjal kata, engkau mesti taat kepada aku, kalau tidak aku bunuh. Sekali lagi pemuda beriman ni dia ulang ayat tadi juga sebagainya. Kemudian Dajjal pun bunuh dia, seperti yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan. Dibelah badan budak tadi. Apa senjata dia pakai? Wallahu a'lam. Nabi sebut 1400 tahun yang lalu Dajjal pun membelah badannya. Lalu terpelantinglah badan sebelah kanannya itu sejauh balingan tombak ataupun sejauh panahan anak panah. Bukan 5 meter lah. Tuan-tuan, baling tombak pergi berapa jauh? Nabi sebutlah hadis, ramyatal gharaq. Ramyatal gharaq, ulama hadis kata sama ada balingan tombak ataupun panahan anak panah. Jauh lah. Panah memang jauh lah, 100 meter boleh pergi. Tombak kita kata apa? 50. Orang Melayu 20 ya pergi. 50 meter. Senjata apa dia guna tuan? Zaman Rasulullah Nabi tak sebut. Nabi kata senjata ni bila Dajjal buat keluar, dia buat macam tu, terbelah. Hak kanan pi 50 meter, hak badan kiri laki-laki beriman tadi pi 50 meter, lalu Dajjal pun berjalan di tengah-tengah dengan penuh bongkak. Senjata dia paling canggih. Dia tak berkecai. Kalau berkecai Nabi sebut berkecai. Kalau berkecai Nabi sebut berkecai. Terbelah senjata, pedang mana pernah tengok tuan? Kalau tembak berkecai, yang tu kita pernah tengok. Tak corong apa nama ni, meriam tu, pom, berkecai, hancur. Tetapi senjata hak Nabi sebut ni lain. Dia belah terpelanting. Zaman lalu ni tak ada senjata tu. Kalau pedang tajam pun belah, dia terbalik macam tu. Semeter pergi belah ni, semeter belah ni. Nampak senjata. Maksudnya senjata tu tak Dajjal guna. Kemudian Dajjal pun lalu. Bila lalu, Dajjal tanya, kalau aku boleh hidupkan dia balik macam mana? Tanya kat ni, bukan kat tuan-tuan lah, tentera. Tanya kat tentera kan? Tanya kat tentera dia, dia kata kalau hang boleh buat, hang memang Tuhan yang hebat lah. Dia kata kum. Kum yang tuan noh. Tali pinggang kuning pun tak guna, merah pun tak guna, hitam pun tak guna. Qum je. Jampi dia, satu kataan je. Qum. Nabi kata, hak kanan, hak kiri, mai bercantum. Budak tadi, pemuda tadi hidup balik dan boleh bercakap. Tuan-tuan nak cari mana sihir macam tu? Dia bercakap, Dajjal tanya, hang tengok tak tadi aku bunuh hang? Hang nak mengaku ke tak aku ni Tuhan?
pemuda tadi dengan lantang yang seperti tadi juga. Ni hebat lah. Dia kata hang lah pembohong besar hak Nabi bagi tahu selama ni. Hang Dajjal. Dia budak tu ajak semua beriman kepada Allah, jangan percaya pembohong besar ni. Dajjal jadi panas ni. Dia pun pi kat budak tu, kata Rasulullah, dia baringkan budak tadi. Aku sembelih hang hidup-hidup. Macam geng IS buat. Saya baru sedar dalam grup WhatsApp tu, mereka buang dah saya. Hak grup IS Malaysia tu. Ada grup IS Malaysia. Mereka anggap mereka betul. Memang di dalam tu. Mungkin mereka main ceramah kot malam tu. Di sini saya sebut. Ada IS patang ni. No? Saya sebut tang ni kot. Saya cek 2-3 hari lepas tak ada dah. Nama saya tak ada dah dalam grup tu. Saya duduk tengok grup tu, saya duduk perhati mereka sembang apa. Dah no? Panjanglah cerita IS ni. Kebatilan dia tu panjang cerita dia. Cerita kebatilan dia tu. Jadi dia sembelih hidup-hidup. Kata Rasulullah, Allah menukarkan leher pemuda itu keseluruhannya menjadi tembaga. Tak boleh. Dalam satu lagi riwayat, Allah menukarkan keseluruhan kulit pemuda itu menjadi tembaga. Karamah dia. Tuhan tukar. Dajjal hirih tak boleh. Hirih tak boleh. Budak tu tepih dia. Budak tu kata, bermula daripada saat hari ini, hang tak boleh bunuh siapa dah. Elok berapa ramai dah dia bunuh. Pi Madinah tu kira last dah tu. Budak tu kata, bermula pada hari ini, ni Rasulullah yang sebut. Pemuda beriman itu akan sebut kepada Dajjal, bermula daripada saat ini, kamu tidak akan boleh bunuh orang lain lagi selepas aku. Tak boleh bunuh. Dajjal pun rentak tangan dia, lempak masuk dalam api. Api apa Dajjal bawa? Wallahu alam. Lempak masuk dalam api. Nabi kata jangan takut. Api itu ialah air yang sejuk. Kalau Dajjal suruh buat pilihan, terjun dalam api itu, kata Nabi. Api itu, mata kita pun tengok api. Bila terjun, Nabi kata, dalamnya ialah air yang sejuk, jangan takut. Ni Dajjal pun ambil dia, tolak dalam api. Hak pengikut nangoi-nangoi ni apa? Oh, pada muka. Daripada ingat api lah. Budak tu masuk dalam air yang sejuk. Kemudian, habis, walhamdulillahirabbil alamin. Nanti dia akan masuk tajuk Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Maksudnya sezaman Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa. Seronok hidup dengan Nabi Isa, seronok hidup dengan Imam Mahdi. Lepaskah ujian kita dengan Dajjal? Yang tu yang tak seronok tu. Jadi nanti kita akan tengok apa dia akan buat. Adakah Imam Mahdi menentang Dajjal dan sebagainya, berperang, dan apakah yang akan berlaku setelah itu, semuanya dalam kuliah yang akan datang insya-Allah taala. Sekadar tu dulu, aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa li sairil muslimin wal muslimat. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Dengan itu kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah. Ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah. Manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bimbinglah mereka-mereka yang ingin menolong agama-Mu, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka-mereka yang menolong agama-Mu, ya Allah.
Kau berikanlah hidayah yang berterusan dan kesabaran yang tinggi kepada mereka yang menolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau hancurkanlah mereka-mereka yang ada niat buruk kepada agama-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau gagalkanlah mereka yang mempunyai niat yang buruk kepada agama-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kembalikanlah tipu daya mereka-mereka yang mempunyai hasad dengki kepada perjuangan agama-Mu ini, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.